Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita pada hari ini dengan tajuk video kereta-kereta hatchback yang paling ekstrim pernah dibina. Tetapi kepada anda yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Jika anda tidak keberatan, share lah video ni dalam grup family, dalam grup WhatsApp semua tu. Terima kasih. Volkswagen merupakan pelopor dalam industri kereta berbentuk hatchback. Diorang dah buat daripada 60-an, 70-an, 80-an dulu. Okey, resepi daripada Volkswagen ni banyak ditiru oleh pembuat-pembuat kereta di Eropah dan juga di Jepun. Okey, resepi dia sebenarnya mudah. Kereta tu basic, simple, tak mahal, handling dia sedap dan setengahnya memang laju. Sebab apa? Sebelum hatchback, kereta-kereta yang sedap dipandu ni selalu dirujuk sebagai kereta pacuan roda belakang. Tetapi hatchback telah mengubah trend ni, yang mana enjin tu diletakkan dekat depan dan pacuan roda depan. Tetapi untuk hatchback yang power, dia masih ada masalah torque steer dan juga masalah understeer. Tetapi berapa kali tetapi ni? Masalah-masalah ini yang menjadikan kereta tu sebenarnya lebih sedap dipandu dan lebih mencabar untuk dikawal. Contohnya macam tu, King Myvi. Tapi hari ini kita tidaklah nak cerita kereta-kereta hatchback moden. Kita nak cerita hatchback-hatchback yang pernah dibina dulu. Dan pada hari ini saya telah pilih 6 buah kereta hatchback yang terhebat dan paling ekstrim pernah dibina. Dan setengahnya saya pun first time baru dengar. Okey, nak dengar? Nantikan. Yang pertama, MG Metro 6 R4 yang dikeluarkan daripada tahun 1984 sehingga 1987. Austin Metro ni, kalau tuan-tuan nak tahu, dia merupakan kereta UK yang paling boring pada eranya. Tetapi kereta ni sangat popular pada tahun 1980-an. Ia dibina berdasarkan platform kereta mini dengan design yang kotak-kotak sikit lah, macam mini bulat kan. Dia design dia lebih moden. Walaupun kereta ni boring, tapi dia menjadi antara kereta small car yang paling laris di United Kingdom. Dalam masa yang sama, untuk menghilangkan keboringan pada kereta itu, Austin Rover Group telah menghantar kereta ni masuk ke Group B perlumbaan rally. Bila dia buat tu, dia buatlah dengan bodywork, dengan aerodynamic semua kan. Enjin 1.1 liter tu dia gantikan dengan enjin 6R4 V6. Dia pasang dekat bahagian belakang dan pacuan dia pada roda belakang. Bayangkan, cakap je pun dah gila, apa lagi membayangkan kereta kecil dengan enjin kat belakang dan pacuan roda belakang. Projek kereta ni dibuat oleh William Grand Prix Engineering, yang mana tujuan dia adalah untuk masuk WRC. Dan bila nak masuk WRC, dia kenalah ada model homologasi. Model yang sama mesti dijual pada public yang dia nak lumba tadi. Okey, jadi 200 unit telah dibina yang dipanggil Clubman version. Yang ini power dia 200 horsepower. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga membuat homologasi 20 unit special version yang mana power dia ialah 410 horsepower, tuan-tuan. Bayangkan, ini tahun 1984. Bayangkan. Walaupun angka-angka yang kita sebut tadi nampak macam gempak, sebenarnya enjin kereta ni dia ada isu. Jadi Group B tu lama-kelamaan memang dah tak ada, jadi kereta ni pun dia stop berlumba. Tinggallah sejarah. Yang kedua dalam senarai kita pada hari ini, Renault Sport Clio V6 Phase 2 yang dikeluarkan daripada tahun 2001 sehingga 2005. Okey, pada 2001, Renault telah membuat Clio yang paling popular di Europe. Kereta hatchback kecil, dia lebih kecil daripada Megane, kecil, murah, praktikal, minyak jimat. Memang resepi yang bagus untuk pasaran Europe. Pada masa yang sama, Tom Walkinshaw Racing telah buat lagi satu version yang mana Clio yang kecil tadi dia masukkan enjin V6. Pada 2003, kereta hatchback production yang paling power 250 horsepower, milik Clio V6 tadi. Rear wheel drive dan manual 5 speed. Wow. Sebanyak 2,822 unit yang dibuat. Memang rare. Susah nak handle, wheelbase pendek, berat dia dekat belakang, senang oversteer. Tapi still dianggap sebagai kereta legend terbaik yang pernah wujud bagi menggantikan Renault Turbo 5 yang lahir pada tahun 80-an. Legend tu.
Yang ketiga, Nissan Micra atau Nissan March 350SR. Ini enjin tengah yang lagi gila, 350SR daripada Nissan. Kalau kita tengok sejarah hierarki, Nissan ni sebenarnya dia tak ada kereta hatchback yang sedap. Hatchback modern maksud saya kan. Dulu dia pernah buat pada 90-an, dia buat Nissan March, Nissan GT-IR, Pulsar, tapi lepas pada tu dah tak ada. Cuma pada pertengahan tahun 2000, Nissan buat projek bersama dengan Ray Malloy Limited, RML. Siapa RML ni? RML ni dulu dia pernah buat projek bersama dengan Nissan untuk kereta lumba dia dalam BTCC, British Touring Car Championship. Okey, dalam BTCC dia guna Nissan Primera, lebih kurang Nissan Sentra lah kita panggil. Dia pakai enjin Nissan Primera ni masuk dalam Nissan March K12 Micra tadi, 6-speed sequential gearbox dan rear wheel drive. Tapi projek ini sebenarnya tak jadi sebab power dia sangat tinggi untuk kegunaan road use. Jadi dia buat macam mana? Dia tukar daripada enjin Primera tadi, dia pakai enjin VQ series 3.5 liter V6 dengan 6 speed yang biasa, bukan sequential lah. Tapi cuma satu unit saja yang dibuat, yang akhirnya dites oleh magazine UK. Apa nama? Magazine Evo masa tu. Yang keempat, Audi A1 Quattro. Okey, ini adalah kereta premium hatchback daripada Jerman. Ini agak moden lah. Okey, kalau kita tengok Audi ni memang senang nak ingat kereta dia. A1 ni yang paling kecil. A1, A2, A3, A4, A5, A7, A6, A7, A8. Senang je nak ingat kan? Okey. A1 ni asalnya dia pakai enjin 1.4 liter 4 silinder yang power dia sendiri pun memang dah tinggi, 182 horsepower. Ini pun dah kira overkill untuk sebuah city car. Tapi nampaknya Audi ingin menyertai liga kereta-kereta hatchback yang laju. Jadi dia buat version limited edition yang mana dia pasangkan enjin 2.0 TFSI. All-wheel drive, 6-speed manual dengan differential lock. Berapa power dia? 252 horsepower. Bayangkan kereta ni berat dia cuma 1350 kilo je. Sebanyak 333 unit model special ni telah dibina. Yang mana kita boleh kenal dia dengan body dia warna putih dan bumbung dia warna hitam dan rim 18 inci turbine style. Myvi pun ada body putih, rim hitam. Tapi dia tak ada rim 18. Yang kelima, Renault Sport Megane Trophy R. Kalau dekat Europe, Renault ni merupakan hot hatch king dekat sana. Dia juga king dekat Nürburgring. Kalau kita tengok, Megane Trophy R ni dia adalah ultimate version untuk keluarga Megane. Cuma 500 unit saja yang dibuat. Projek ini diketuai oleh Chief Engineer yang bernama François Xavier Delague. Dia ni suka main ikan laga dulu kot. Siapa Mamat ni? Mamat ni merupakan Renault F1 punya tim kepala dia. Dia punya ketua dia dulu. Dia menang pada tahun 2005 dan juga 2006. Mamat ni dia bagi tahu komponen yang dibuat pada Renault Megane ni untuk test dalam track Nürburgring tadi adalah komponen yang sama digunakan dalam perlumbaan F1. Dan pakej kereta ini datang dengan enjin 300 horsepower, adjustable suspension, roll cage dan juga ada pilihan kalau kita nak pakai rim carbon. Itu dia. Dia punya berat berapa? 1300 kilo je tuan-tuan. Patutlah laju. Senarai terakhir kita nombor 6. Hot hatch yang paling king. Tak lain tak bukan Myvi. Salah. Aston Martin Cygnet V8. Seperti yang kita tahu, Aston Martin memang dia tak buat kereta kecil. Tapi pada 2010, dia dah kena marah sebab dia buat kereta semua yang kedarah minyak. Untuk selesaikan masalah tu, Aston Martin dia tak buat kereta kecil tapi dia JV dengan Toyota. Toyota, aku pinjam kereta kau. So Toyota pun bagilah Toyota IQ dan lahirlah Aston Martin Cygnet. Dia make up lebih kurang, pasang leather seat, buat macam mewah-mewah sikit dan dia jual 4 ke 5 kali ganda daripada harga Toyota IQ. Alright. Dalam masa yang sama, dalam syarikat Aston Martin tu masih ada orang gila yang nak buat Cygnet ni bagi lagi laju. Engineer gila ni dia cuba masukkan enjin V8 daripada Vantage S ni ke dalam IQ tadi. Ke dalam Cygnet tadi. Projek ini dibantah oleh ketua-ketua tim Aston Martin yang waras. Dia kata, kau buat kerja gila ni. Namun tanpa disangka-sangka, namun tanpa disangka-sangka ada pembeli yang berminat. Jadi pada 2018 dia orang sambung balik projek ni dan berjaya menyiapkan sebuah kereta. Kalau anda nak tahu, subframe depan
depan dan belakang menggunakan daripada Aston Martin Vantage S. Tapi benda ni dia bolt on ke dalam chassis IQ. Tak tahulah macam mana tahap engineering diorang. Sampaikan diorang terpaksa buat cage untuk jadi space frame kepada chassis kereta ni. Yelah, bayangkan kereta kecil, pendek kecil macam tu dengan enjin V8 yang power kan. Akhirnya kereta ni siap. Dan akhirnya kita tak tahu orang tu beli ke tak. Tak kena scam tak tidak Okey, itulah tadi projek kereta-kereta hatchback yang paling ekstrim, paling gila pernah dihasilkan dalam dunia. Projek-projek ni kebanyakan ni kalau kita tengok tadi daripada tahun 80-an, 90-an dan sehingga awal tahun 2000. Sekarang, angka-angka macam ni dengan kereta hatchback, dia tidak lagi dianggap gila. Biasa je lah. Sebagai contoh, Mercedes A45S AMG dengan enjin 2 liter itu mampu menghasilkan 421 horsepower. Audi RS3 pun dah atas 400 horsepower. Golf R 300 horsepower. Civic Type R 300 horsepower. Renault Megane. Memang banyak kereta-kereta hatchback yang semakin laju dan semakin canggih. Dia bukan lagi lah satu keajaiban dalam industri otomotif pada hari ini. Tapi senarai yang kami beri tadi, bayangkan tahun 84 dah 400 horsepower. Itu memang keajaiban. Alright, itulah saja video kita pada hari ini. Kepada anda yang baru saja menemui channel Mekanikal, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Share juga video ini jika anda rasa ia bermanfaat. Tak manfaat pun kau share je lah. Padahal